Assalamualaikum. Ha, hari ini kita nak nak sembang sikit pasal macam mana kita nak pinta pertolongan masa kita dalam kecemasan. Terutamanya masa kita seorang aja dalam hutan. Kalau kita tersesat ke, macam mana kita nak kita panggil memohon pertolongan pada pihak-pihak lain lah. Maknanya kita seorang ada dalam hutan, lepas tu kita tersasar dalam hutan. Sebab hutan ni dia, walaupun kita dah biasa, tapi kita kadang-kadang orang panggil macam terlepas pandang. Dia macam-macam boleh jadi. Sebab dalam hutan ni ada makhluk lain pun ada. Jin-jin. Jin pun ada, jin Islam, jin kafir pun ada dalam hutan ni. Kita kena jagalah. Meminta pertolongan Tuhan. Kita kena jaga adab dan etika kalau kita masuk tempat orang ataupun tempat pihak-pihak lain. Mari kita bincang pasal alat semboyan. Okey, yang pertama sekali, kita sebagai individu atau seorang mesti kena bawa satu alat yang simple kecil, iaitu whistle, ataupun Indonesia panggil peluit. Kita mesti kena bawa benda-benda tu. Yang pertama sekali. Yang kedua, torchlight ataupun lampu suluh. Kita mesti kena bawa. Dan pemetik api, ataupun sekarang ni dia ada pakai penggesek ni, percikan api tu. Yang sekarang ni mudah dibeli, memang ada. Tiga ni perkara asas yang kita mesti bawa untuk sebagai ikhtiar dan persediaan kalau ada kecemasan. Okey, yang pertama sekali, whistle ataupun peluit. Kita kalau ada apa-apa kecemasan, kita boleh tiup whistle ni selama yang mungkin lah. Tapi tak adalah nak sampai pensan ke apa, tak adalah. Kecuali kita betul-betul pensan. Tapi kita tiup sehingga ada orang datang memberi pertolongan. Kalau masih tiada lagi sampai ke hari gelap, kita stop dulu. Ada pula kaedah dia. Ni orang datang mencari kita. Tapi yang pertama ni kalau hari siang di dalam hutan. Kalau dekat bandar-bandar mungkin tak ada pakai ni kot. Tapi kalau dalam hutan belantara yang pekat gelap gulita, dia akan pakai whistle ni. Okey, cara whistle ni dia ada banyak jenis. Ada yang tanpa berbola, yang ini tanpa berbola. Ada berbola. Lepas tu ada bunyi nyarin, ada bunyi, dipanggil bunyi berdesing lah, bergaung. Banyak-banyak jenis. Tapi yang seeloknya kita guna yang kuat ni. Ni. Okey, kalau dalam kecemasan, kalau kita terdengar
ada bunyi orang datang pertolongan, nak datang bantu kita, kita bunyikan whistle ni supaya orang yang datang tu akan boleh dengar kita punya kedudukan untuk membantu kita. Contohnya, kalau kita ada dengar bunyi bising-bising suara orang dalam hutan, kita akan tiup ini. Kita tiup tiupan sos, save our soul, ataupun selamatkan saya, selamatkan nyawa saya, dan sebagainya lah. Kita boleh tiup berturutan. Itu cara dia tiup. Tetapi kebiasaannya, kalau orang dalam kecemasan terdesak, dia tak ada ikut tertib dia. Dia akan tiup. Itu makna dia punya language tu ataupun bahasa tu memang dari dalam diri setiap manusia. Dia automatik, dia akan tiup. Dia akan tiup macam tu. Tiup whistle. Sehinggalah orang datang tu menjumpai kita. Untuk hari whistle ni sesuai untuk hari siang dan malam. Dan malam dia ada tambah lagi satu alat. Kalau kita meminta pertolongan. Khususnya di tanah tinggi, kawasan lapang di siang hari. Kalau banyak pancaran matahari ataupun di gurun, kita boleh standby lah kita punya peralatan. Kalau kita nak keluar, kita bawa satu lagi, cermin. Cermin. Ini saya bawa sebagai contoh saja. Besar sikit, nampak clear sikit. Ini cermin motor. Ini sebagai contoh je. Tapi memang ada cermin 4 segi kecil-kecil tu. Senang kita bawa bubur dalam haversack. Kan? Tujuan ni kalau tempat lapang di kawasan matahari makna cerah, kita akan gunakan ini, kita buat macam ni. Makna pantulan cahaya matahari akan membalik cahaya tu kepada pihak-pihak yang mencari kita. Khususnya kalau mencari dengan kapal terbang, dia akan nampak dia punya kilauan ni cahaya matahari, pantulan daripada cermin ni. Maknanya dia akan datanglah, dia akan tahu kedudukan kita macam di mana cermin. Tapi selain daripada cermin, ada lagi benda-benda yang berkilat. Contohnya kalau dalam tentera mungkin ada mistin tu, satu kertas kita balut untuk membakar tu pun boleh. Janji benda tu berkilat yang boleh memantulkan cahaya matahari. Boleh kita bawa ni sebagai ikhtiar di waktu kecemasan. Dia ada pantulan. Ni sesuai kalau kita guna kawasan lapang, di tanah tinggi, di tempat matahari yang banyak. Ini sesuai. Kalau dalam hutan mana ada matahari, orang tak nampak pun, kan? Yang ni. Ini untuk siang hari. Malam buat masa ini rasa tak praktikal kot. Kalau malam, kecuali ada orang suluh kita, mungkin praktikal. Dia nampak dari jauh, dia saja-saja suluh, dia punya cahaya lampu tu panjang, jauh menjangkau 1 kilometer. Mungkin kita buat macam ni, dia ternampak tu, mungkin boleh lah kot. Okey. Yang ketiga pula.
kita gunakan lampu suluh. Lampu suluh ni untuk meminta pertolongan ataupun kecemasan memang sesuai untuk apa ni? Untuk malam hari. Kalau yang whistle tu sesuai untuk malam ataupun siang. Tapi yang ini sesuai untuk malam hari dan tempat yang gelap. Contohnya dalam gua, tempat-tempat kawasan paya yang gelap, tempat-tempat yang betul-betul gelap lah dalam hutan, atau tempat-tempat yang tak ada dimasuki cahaya matahari. Sesuai kita gunakan lampu suluh. Itu pun kalau lampu suluh tu ada bateri. Kalau tak ada bateri, ada lagi kaedah dia. Untuk kita meminta pertolongan. Okey, lampu pun sama macam whistle tadi. Kita gunakan ni. Tapi seeloknya bila kita pergi mana camping ke mana, kita bawa yang besar sikit. Makna daya jangkauan cahaya tu jauh sikit. Yang ini kecil, tak nampak. Kita buat macam ni. Lagi satu, kita boleh buat clean club. Tapi kalau dia punya switches ni jam, kita boleh buat macam ni. Ni selalu tempat yang tinggi lah, tempat yang lapang sikit boleh lah. Cahaya ni kita buat macam ni, tutup. Kalau torchlight tu besar, kita akan nampak clear lah. Ini saya cakap kalau switch dia tak boleh berfungsi, maknanya terbuka aja, ataupun kita boleh buat macam ni pun boleh. Buat macam ni. Ataupun kita ambil daun ke pun boleh. Tutup ini, makna bagi nampak cahaya tu. Cara dipanggil kaedah tadi, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lepas tu kita stop. Itu untuk source lah. Tekan, stop, tekan. Sehingga pertolongan sampai. Ini untuk gunakan torchlight ni. Kalau tak ada juga orang datang pertolongan, kita dah rasa risau, kadang-kadang ada datang panik, ada lagi kaedah dia. Kaedah seterusnya, kalau lampu tak ada, whistle pula hilang. Di waktu siang hari ataupun malam hari, macam mana kita nak minta pertolongan? Kalau dalam hutan tu kita ada banir pokok, makna akar pokok yang besar tu. Makna dia tinggi, besar. Dalam tu, ataupun pokok-pokok buluh pun banyak juga dalam hutan ni. Tengok tempat jugalah. Kita boleh gunakan kayu ataupun parang, benda yang padu lah. Contoh kayu atau benda yang padu kita ketuk ni. Kat sini mungkin tak clear, tapi dalam hutan dia daya gaungan tu kuat. Kita ketuk dekat banir tu, dekat banir pokok. Kalau pokok buluh, dekat batang buluh lah. Kita ketuk. Itu salah satu cara kaedah untuk meminta pertolongan lah. Ataupun kalau dalam pasukan keselamatan, kalau kita nak panggil sesama
anggota ada misi-misi khas. Kita akan guna macam-macam lah. Kita ketuk ni makna sama anggota aja kita tahu. Ketuk itu ke ataupun bunyi siulan burung ke. Makna kita dah tahu antara kita itu. Ini masalah orang tak tahu kita sesat. Makna kita boleh ketuk pakai pokok dalam hutan tu. Okey, dan seterusnya. Kita gunakan api, cahaya api. Itu pun kalau kita ada mancis untuk menyalakan unggun api. Kalau tak ada, itu yang kita gunakan yang saya terangkan tadi sebelum itu. Tapi kalau ada mancis, cara kita nak minta pertolongan, kita waktu malam, saya cakap ni waktu malam, bukan siang, waktu malam, di kawasan tempat lapang ataupun bukan tempat lapang, kita boleh nyalakan kita longgok sampah ataupun kayu, kita akan bakar. Biarkan pihak-pihak yang datang mencari, dia akan ternampak cahaya tu, dia akan tahulah kedudukan kita di mana. Mungkin kapal terbang kalau mencari dia nampak cahaya api tu, ada mungkin tahu kedudukan kita mana. Dan kalau yang bukan dari atas, yang di bawah pun mungkin dari jauh dia boleh nampak, oh ini ada orang. Makna dia akan tahulah di mana kedudukan kita. Apa pun ini sebagai ikhtiar kita, tapi yang penting kita yakin Allah aja yang beri pertolongan. Okey, dan seterusnya, kalau kita tersesat ataupun tersasar, kita boleh lagi menggunakan punca alam yang tidak kita bawa, tapi memang ada di dalam alam ni. Contohnya sungai. Selalunya sungai ni ada penempatan manusia di kampung-kampung. Kita ikut aja ni aliran sungai tu. Jangan kita menongkar arus kalau di bukit, di air jiran-jiran, jangan kita naik atas. Tak ada orang penempatan, kecuali ada kawasan orang buat latihan tentera ke polis ke, ada. Tapi jaranglah ada pendapatan bila kita ikut anak-anak sungai terjeram tu. Dia selalunya dia terus naik kawasan tanah tinggi. Sebaik-baiknya kita mengikut arus air. Turun tu kita tengok mungkin ada pendapatan manusia. Kita ikut tepi-tepi aliran air tu. Jangan kita ikut menongkar arus kan. Kecuali di kawasan tanah pamah, dia tak ada naik atas bukit, dia tanah rata, tanah pamah tu, kita bolehlah menongkar arus sungai tu. Penempatan manusia ada sepanjang tu. Tapi kalau dah lautan, kita jangan ikut terus-terus menongkar arus, dia akan naik tinggi. Kita ikut aliran air. Kalau sungai tak ada masalah, kita boleh menongkar arus ke tak menongkar arus, sebab dia tanah pamah kan. Okey, yang itu aja yang boleh saya bagi penerangan. Mungkin ada lagi kaedah-kaedah semboyan untuk kita meminta pertolongan. Mungkin saya terlepas pandang, ataupun di luar sana pun mungkin boleh berkongsi atau boleh cerita ada lagi cara kaedah meminta pertolongan. Mungkin di kawasan salji ada kaedah dia.
kawasan gurun ada kaedah dia. Kawasan bukit belantara, kawasan berbatu mungkin ada kaedah dia. Itu kita kena kongsi-kongsi lah. Tapi kita ni untuk kawasan kita ni hutan khatulistiwa tropika, selalunya inilah yang kita boleh ikhtiar. Tapi apa pun ada hal-hal yang lain lagi yang boleh kita kongsi bersama. Okey, dan seterusnya, kalau kita berkumpulan ataupun individu, kalau kita nak masuk suatu kawasan berhutan yang belum pernah kita masuk, baru nak teroka, kita wajib, saya boleh katakan wajib bawa peralatan ataupun benda yang boleh sebagai penanda. Penanda sebagai memotong pokok tu saya tak galakkan lah. Sebab pokok nak membesar bukan senang. Tapi kalau anggota keselamatan tu, dia pun tak akan potong pokok ni kecuali ada part-part lah. Misi-misi khas lah dia akan mungkin potong pokok tu, sebab membabitkan keselamatan. Kalau kita potong pokok kan, boleh nampak apa ni, pihak musuh boleh nampak kan. Tapi kita bercerita ni tentang masalah liburan orang awam berekreasi. Tentera anggota bersenjata itu lain, tu bab lain. Dia ada kaedah dia sendiri. Tapi ini untuk orang awam. Kita akan membuat persiapan macam mana kita nak masuk hutan. Contoh, kalau kita nak masuk hutan, kita kalau boleh bawa spray yang terang. Contoh dia warna merah, warna putih, warna fluoresan. Bila suluh malam tu kita akan nampak spray ni. Dan lagi satu, baju yang berwarna terang, dari jauh boleh nampak. Tapi kalau untuk anggota keselamatan, dia tak akan pakai warna terang sebagai penyamaran, nak sama warna dengan alam ni. Tapi kita orang awam untuk berekreasi, kita kena pakai warna terang-terang lah, senang mudah kita yang mencari. Kalau pasukan keselamatan, dia orang memang untuk penyamaran musuh dan sebagainya lah. Okey, sebelum kita nak masuk hutan tu, tentukan kita beli cat ataupun beli pita ataupun tali berwarna terang. Mengikut pengalaman saya, warna kuning kalau dalam hutan dari jauh langsung tak nampak. Warna kuning. Kecuali tu kuning lain macam aja boleh lah. Tapi selalunya kalau dari jauh ataupun di tengah laut tak nampak. Kalau ini digunakan untuk siang hari lah. Okey. Kalau kita nak masuk hutan, selalunya kalau kita nak masuk hutan, dia orang akan spray di sini. Di sini. Khususnya untuk sorang ni, kalau kita masuk sorang contohlah. Sebaik-baiknya kalau kita gunakan spray ni, jangan spray dekat sini. Kalau kita nak pergi di sana, kita spray di sini. Nanti kita dah berjalan di sana, contohnya, udah kita tak nampak apa yang kita spray. Ataupun takkan kita nak buat, itu buang masa kan. Kita sebaik-baiknya kita spray sebelah sini. Sebelah sini kita spray.
belah sini. Kita nak pergi di sana. Nanti bila kita nak balik nanti, kalau kita spray belah sini, kita nak balik kita dah confuse dah. Tambah-tambah hari gelap. Sepatutnya kita spray sebelah sini. Kita nak pergi sana, bila kita balik kita nampak, oh sini. Kita contoh kalau tempat tu luas, kita banyakkan spray di pokok-pokok ataupun di batu ke. Ini saya cerita untuk individu aja. Kalau biarkan masuk hutan. Kalau ramai-ramai tu tak ada masalah. Kan? Ini individu. Kita nak balik hari. Kita masuk hutan, hari dah gelap, kita kalang kabut. Kita spray belah sini. Di pokok kayu, pokok besar-besar. Kita nak balik, kita dah confuse. Hari dah malam. Boleh dapatlah ni panggu dia. Kita akan spray belah sini. Yang pergi di sana pun spray belah sini. Itu satu cara. Gunakan spray warna terang. Itu baju kita terang. Okey, lagi satu kaedah. Kita gunakan pita atau reben ataupun tali yang berwarna terang. Tali tak ada masalah. Kalau kita nak buat penanda di pokok kecil, kita boleh ikat di sini. Tak ada masalah, boleh nampak. Yang ini kita mesti kena spray belah depan. Kita nak pergi belah belakang dah. Kalau yang ini boleh berkeliling. Ikat. Itu kita ikat mana? Sana satu. Pita warna yang terang ataupun tali rafia. Yang ini mungkin lebih sesuai lah. Kita tak ada potong pokok, tak ada potong ni dahan-dahan ke. Ini sesuai, kita ikat atas sikit. Jangan ikat bawah. Ikat bawah ni selalu punya bila kita berjalan, dia semua tengok atas itu. Dia jarang lah dia kalau dia nak berjalan, dia terbungkuk-bungkuk, dia tengok tu. Jarang sangat lah. Dia akan berjalan straight. Paras kita ni, okay, dia tengok depan. Maknanya kita ikat di atas tu. Dia punya penanda tu. Kita gunakan warna terang lah. Jangan warna tak terang. Okey. Itu sebuah sedikit. Ini peralatan dan kaedah meminta pertolongan, kecemasan dan cara kita nak masuk hutan. Sebelum masuk hutan, kalau kita orang Islam berdoa dulu. Dan agama lain pun ada kaedah dia cara masuk hutan. Okey. Rasanya cukuplah setakat itu yang perkara yang paling asas sekali peralatan dan kaedah kita kalau dalam kecemasan. Kalau kita buat hiking, pergi camping. Benda-benda ni sesuai dalam program individu ataupun berkumpulan. Nanti episod lain nanti kita cara macam mana berkumpulan, kaedah-kaedah dia untuk kalau kecemasan macam mana. Kalau kita pergi camping ramai-ramai macam mana. Ada kaedah dia banyak. Buat masa ini kita cukuplah setakat asas ini. Kan? Di luar sana pun ramai lagi yang mahir tentang hutan dan kaedah survival ni. Ramai lagi. Tapi ni sekadar kita kongsi ilmu. Kita praktikkanlah kaedah ni. Supaya takkan
tak akan pupus dia punya ilmu ni. Yang mana tenaga pengajar kena ajar pelapis bawah kan, supaya dia akan berterusan dan kita akan semakin advance, maju lagi kita punya pengalaman dan kita punya ilmu. Okey, assalamualaikum dan salam Horas.